العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin wasiat dan berpesan untuk saya sendiri dan untuk hadirin semua hari ini, juga sebagai seorang guru yang besok mengajar kepada Ahmad dan juga Umair Kalsum. Sama-samalah kita menyaksi ataupun mengambil pengajaran daripada beberapa pesanan daripada Nabi SAW dalam khutbah nikah pada pagi yang mulia ini. Yang pertama, antara pesanannya ialah kita kena kenal apa tujuan nikahnya. Tujuan nikah bukanlah semata-mata untuk kita nak sukaria ataupun nak puaskan nafsu kita. Tapi benarnya tujuan nikah kerana nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat kata kita nikah ni kerana kita nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, maksud ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah ini cukup banyak. Allah akan kahwinkan kita, Allah akan sediakan pasangan-pasangan untuk kita, untuk cari ketenangan dalam hidup, untuk cari cinta dan kasih sayang. Maka orang yang ada akal fikiran ni dah yang boleh tahu kata ini dia antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nikah, kata ulama, banyak orang yang nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tak boleh jadikan keluarga dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ini antara ada masalah dalam hadiah ususun atau dalam keluarga. Maka kita sebagai umat Nabi, kita kena sedari bahawasanya nikah kita ni untuk nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, antara kunci yang untuk kita nak sakinah, kita nak mawaddah, kita nak warahmah, tenang dalam hidup, cinta kita dan kasih sayang kita dalam keluarga, salah satu pintunya ialah kita kena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa kita. Itu pesanan nombor satu. Manakala pesanan yang kedua, kita kena ingat Allah jadikan manusia ni dalam keadaan yang tak sempurna. Kita kena ingat kata pasangan hidup kita, gu kita juga tak sempurna. Bila tak sempurna, mesti ia kena ada benda yang buat kita ada masalah dalam rumah tangga. Kecep baik kita kadang-kadang salah faham, awak timur perasa semua ini kita kena faham, dan Nabi ajar sangat-sangat ambil berat pasal kita ni sabar dalam rumah tangga. Kalau kita tengok umat Islam kita di hari ini 2,000 hingga ke 3,000 juta orang. Nah, data orang buat kajian setiap 15 saat, 15 week nanti ni ada pasangan cerah. Setiap 15 week segu cerah. Bila kita mari tengok di rumah kita 3 wilayah. 3 wilayah ni ada wilayah 800 gu setahun. Ada wilayah 900 gu setahun, ada wilayah sampai ke 1,000 gu setahun. Artinya 3 wilayah rumah kita ni hari-hari 2 hingga ke 3 gu cerah. Semua ini punca salah satunya mari daripada tak faham dalam keluarga. Dan ini benda yang sangat dibenci oleh Nabi kita. Oleh itu, sudah sempurna akad nikah, sekali lagi kita ambil wanita jadi isteri kita, kita kena terima apa kekurangan dia. Kata Nabi dalam pesanan Nabi dalam satu khutbah wida, istausu binisa'i khairah. Nabi pesan, Nabi wasiat kata hendaklah kalian bergauli dengan seorang wanita dengan cara yang baik. Istausu binisa'i khairah. Nabi pesan, so kita ni layani gaul dengan wanita dengan cara yang baik. Kerana wanita, kata Nabi, dia mari daripada tuai rusuk kita yang bentuk sifat dia tu belok. Tak betul. Tak betul. Kalau kita kacau perak dia betul, dia akan patah. Di situ Nabi nak ajar. Pokoknya Allah sebut dalam Quran, wa ashiruhun bil ma'ruf. So kita bergauli dengan wanita, dengan isteri kita dengan cara yang baik. Nabi SAW biasa contoh tunjuk kepada kita sebagai ummah dia bagaimana Nabi duduk dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Nabi puasa. Siti Aisyah terlupa nak sedia makanan buka puasa Nabi.
Siti Aisyah terlupa, Nabi kelik mari letih-letih. Masuk dapur tengok ada makanan untuk nak buka puasa. Apa kata Nabi? Nabi pergi di tepi Siti Aisyah, bisik di telinga dia kata, wahai kesayanganku, kita buka puasa lah dengan makanan yang kita ada. Tengok Nabi letih-letih puasa, tapi bini isterinya tak sediakan makanan, tapi Nabi cari jalan keluar yang paling comel. Nabi pergi tepi goyak baik-baik kata, mari hari ni kita sama-sama buka puasa dengan makanan yang kita ada. Pada masa yang lain Nabi SAW hari biasa Nabi tak puasa biasanya. Siti Aisyah tugas dia kena cari makanan untuk Nabi. Masuk dalam dapur tengok makanan pun tak ada. Tak tahu nak ambil gapo awak masuk ke sediakan Nabi. Nabi tahu keadaan itu. Nabi kan susah. Nabi masuk goyak ke Siti Aisyah. Dia kata, mai hari ni sama-sama kita puasa. Hari ni aku puasa, Nabi kata. Tengok cara Nabi layani isterinya dengan cara yang baik. Oleh itu kita kena ingat kata nikah ni akan ada masalah dalam keluarga, maka jalan keluar yang terbaik ialah sama-sama kita kena sabar. 3, rahsia dalam di sebalik nikah kahwin ni ialah dia akan mendekat ke sesuatu yang jauh dan menjauh ke sesuatu yang dekat. Hak ni kita kena ingat. Rahsia dalam pernikahan ni dia akan dekat ke sesuatu yang jauh. Artinya dulu mak duk keluarga suku, Umar Kalsum duduk dengan keluarga dia, suku, jauh. Tapi bila nikah berlaku ke, dia akan jadi ke yang jauh itu dekat. Pada masa tu juga, dia akan jadi ke benda yang dekat jadi jauh. Mak dulu biasa duduk dengan orang tua, keluarga orang tua kan. Umar Kalsum dia biasa duduk dengan keluarga dia. Bila akad kahwin nikah dengan sempurna sudah siap, dia akan jauh dengan keluarga dia, akan mari duduk dengan mak. Tapi ingat, Islam bukanlah semata-mata nak putus kita hubungan, kita ambil anak dia mari, bukanlah kata kita nak sekat tak sewi dia ada hubungan dengan mak dia. Kita kena sentiasa taat. Nah, bab taat pada dua bapa ni kena ada sampai bila-bila masa. Nah, banyak orang kita di hari ni bila kita ambil anak dia mari, kita lari dengan tak ada sebab, tak sewi dia pergi, tak sewi dia buat hubungan dengan ahli keluarga dia. Itu cara yang tak betul lah. Nah, lalah mana pun dia orang tua pun sama, dia kena faham juga kata ada hari ni anak dia dah berkeluarga, dah ada suami, dah ada isteri, kena faham, kena beri hak kepada anaknya. Yang terakhir, pesan yang terakhir, sama-samalah kita mengingati ataupun menghayati apa tugas tanggungjawab kita. Di hari ni mak belum badan ni kita duduk sorang diri, tak ada tanggungjawab untuk nak tanggung siapa-siapa. Tapi bila dah lagi bila dah kita angkat kahwin dengan sempurna, dengan sah, Allah akan beri lagi tanggungjawab pada kita, iaitu kena jaga isteri kita. Pun sama, bila dia dah akad kabul semua dah siap sempurna, dia akan jadi isteri yang sah dan dia kena tunaikan tugas tanggungjawab dia dengan sempurna. Kata Nabi, 3 golongan yang Allah haram dia masuk syurga Allah. Salah satun haramallahu alaihil jannah. 3 golongan yang Allah haram dia masuk syurga Allah. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang suka minum arak. Yang kedua, ataupun akulul walidain, orang yang derhaka pada mak ayah. Dan yang ketiga, dayus. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lelaki yang suka minum arak ni aku kenal rupa dia guana. Orang yang derhaka pada mak ayah aku kenal rupa dia guana. Tapi dayus ni guana ya Rasulullah. Nabi kata dayus ni ialah seorang lelaki yang dia ada isteri, dia ada anak perempuan, tapi anak isteri dia buat maksiat depan mata dia, dia tak terasa salah, tak terasa nak beri nasihat sikit pun. Ini lelaki dayus namanya. Dan Allah akan haramkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabit dalam hadis yang lain, 3 golongan juga yang Allah tak akan tengok dia di mahsyar. Allah tak akan tengok dia di hari kiamat. Tak pandang, tak peduli dia. Siapa? Yang pertama, anak yang derhaka pada mak ayah. Dan yang kedua, mar'atul mutarajjilah, perempuan yang hati dia tu cenderung nak jadi laki, Tom. Dan yang ketiga, dayus, sama, lelaki yang bila tengok ahli keluarga dia buat maksiat, dia tak terasa nak nasihat ataupun nak tegur. Baik, lek perempuan pun sama. Bila kita jadi seorang isteri, kita kena patuh setia taat kepada suami kita atas batasnya yang digaris oleh syarak. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis, Siti Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyuhan nas a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Ya Rasulullah, bagi seorang wanita siapa yang paling dia kena taat? Kata Nabi, zaujuha, suaminya. Kemudian Siti Aisyah tanya lagi, fa'ala rajul, dan atas lelaki siapa yang dia wajib paling dia kena taat? Kata Nabi, ummuhu, ibunya. Nak cerita kata dalam Islam kita dah susun atur bagaimana cara untuk kita nak
nak hidup dalam keluarga sebagai seorang isteri, nombor satu yang dia kena taat ialah kepada suaminya. Manakala kita sebagai suami, nombor satu yang kita kena taat ialah ibunya. Maka inilah antara pesanan sikit sebanyak dalam khutbah nikah pada pagi yang mulia ini, supaya sikit sebanyak ini dapat manfaat untuk kita sama, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim.